lelaki tak boleh mandikan jenazah mak? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Dia tidak boleh melihat aurat mak dia, dan anak perempuan tidak boleh melihat aurat bapa dia. Dan jenazah ni, roh ni dia malu. Apa kata dia? Aku malu. Kenapa kau bagi orang lain tengok kemaluan aku? Kenapa kau bagi anak aku yang perempuan dah cukup umur melihat kemaluan aku, memegang kemaluan aku, melihat peha aku? Aku malu. Ya? Apa tuan? Kalau bapa meninggal, yang mandi anak lelaki. Mak meninggal, yang mandi kan anak perempuan. Ya? Kalau pondan pula mati, ni lah pondan. Pondan mati, siapa mandikan pondan? Aku nak tanya kau, siapa mandikan pondan? Nanti orang tanya ni, pakai serban, pakai jubah, ngaji mana? Apa Quran? Hebat ni budak ni. Aku nak tanya lah. Dik, nak tanya boleh? Kalau pondan mati, siapa mandikan dik? No. Takkan nak buka Google dulu? Kejap bang, buka Google dulu. Siapa mandi kan? Ha? Pondan mati, orang lelaki yang mandi kan? Kalau buah dada dia besar, macam mana? Boleh pegang tak? Boleh tak boleh ni? Boleh, tapi jangan datang syahwat. Baik itu kalau buat hukum lelaki melihat perempuan tak haram. Haramnya bila mendatang syahwat. Tapi bila perempuan itu buka aurat, kita melihat dengan tak sengaja, maka tidak berdosa. Melihat dengan sengajanya lama-lama, maka berdosa. Tengoklah akhir zaman berapa ramai perempuan buka aurat, berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi di dalam TikTok. Lemah. Kadang duduk tepi jalan, taruh telefon. Lemah. Ada kereta Honda, tak ada Honda, lemah. JK masjid balik, nampak, tengok je. Nak marah tak berani. Ya. Tapi kalau depan aku kau buat lemah, memang lemah kau dengan aku ni bang. Dapat nampak kemungkaran, kena tegur. Tuan buka dalam hadis. Apa kata Ummul Mukminin? Hadis ni diambil daripada Nabi. Bila dunia dekat kiamat, ramai wanita-wanita menjadi penari dan menjadi penyanyi. Nampak? Di dunia dekat kiamat, tengok dalam TikTok berapa ramai jadi penari, jadi penyanyi. Ada seorang mamat, orang kaya mana dah, dah kaya, duit dah banyak dah, pun nak jadi penyanyi. Suara air sedap ah. Air ni penyanyi nama satu ya. Tak ada lagi dalam hadis menyebutkan artis itu, penyanyi itu menjadi penjamin kita nak masuk dalam syurga. Tak ada lagi. Kalau bab ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama akan menjadi penjamin dan akan mensyafaat ahli keluarganya dan kawan-kawannya untuk masuk dalam syurga. Tuan-tuan. Sebab itu kita kena galakkan ahli keluarga kita, waris kita jadi ulama. Tuan-tuan, al-ulama warasatul anbiya. Anbiya ni nabi dan rasul. Bila kita belajar nahwu saraf, anbiya ni dia dijamakkan, dia dihimpunkan. Anbiya ni termasuklah ulama. Tuan-tuan, tu kena belajar bahasa Arab. Belajar nahwu saraf, fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudhari', isim fa'il dia. Bila dia mengaji nahwu saraf, dia boleh baca kitab-kitab kuning. Tuan-tuan, tak ada panggil bapak daddy. Daddy baru balik ya. Daddy baru balik ya. Padahal orang Jawa panggil daddy. Kadang belum kahwin, budak-budak muda dengan anak dara ni belum kahwin, berkapul naik motor RZ. Abi nak makan mana abi? Belum kahwin ni panggil abi. Budak perempuan ni belum nikah ni, panggil dia punya Pak abi. Budak perempuan ni belum nikah nanti, budak lelaki pun belum nikah, panggil mak umi. Cantik muka kau, belum nikah belum apa, abi umi. Abi tu apa, umi tu mak. Lepas tu siapa yang sudah bernikah, dia nak panggil bini umi tak boleh, ulama tak bagi, faham? Umi tu mak. Ya, nak panggil suami kau abi tak boleh. Abi tu bapa, faham? Itu ulama suruh ngaji bahasa Arab. Bahasa Arab ni lari sikit lagi makna.
Azan pun lari sikit lagi makna. Takbiratul ihram lari sikit lagi makna. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu, Tuhan itu, gendang yang besar. Sama surah Al-Fatihah. Tadi aku mengajar di sekolah di Rawang tu, kursus sebab solat. Budak umur 4 tahun, 5 tahun, bukan, umur sekolah jam 4, jam 5, jam 6, jam 3. 5 dalam solat wajib kita baca, wajib kita dengar. Pertama apa? Kau pertama apa? Siapa sudut depan? Takbiratul ihram. Kedua, aku tanya dia, tak tanya kau. Kedua, Fatihah. Engkau ketiga, kau tanya dia buat apa? Engkau yang semayang, tahiyat. Engkau keempat apa? Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima apa? Salam yang pertama. Kadang benda ni orang ramai tak tahu. Takbiratul ihram tu dia ada 10 syarat dia. Kalau kita main semayang ni mana? Tu wajib belajar kitab rahsia bab solat, Patimunyatul Musalli. Dalam tu ada cerita bab semayang, tentang niat, tentang qiyam, tentang sujud, tentang rukuk, semua ada, tentang salam, semua ada dalam tu. Bukan main semayang Dalam hadis Nabi dia apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Nabi semayang tegak macam ni, tangan di bawah dada, di atas pusat, bukan di atas Angry Bird, bukan. Malas yang kat tangan. Sami Allah wa bidah. Kadang baca tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi, habis baca tahiyat bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tunggu ni? Bila kita tanya kenapa ni? Sembayang dah habis nampak? Tak. Ada setengah tempat sembayang ni, Allahu Akbar. Kenapa sembayang ni bang? Itulah kau sembayang kulit je isi tak ada. Ini pusing, ni tawaf. Bila kita sembayang kita kena tawaf. Aku sembayang tepi dia, sembayang sebelah. Kita ni bukan Nabi, orang biasa yang makan kedai tom yam. Best sembayang tanya dia, bang kenapa amal sembayang macam ni? Allah, tu orang kau belajar tak habis. Mayang kali pusing dulu tawaf ni. Masa dia pusing tu aku nampak, aku cakap apa, abang pusing 3, tawaf 7. Tengok aku, abang agak-agak itu belum lagi style lain lagi, Gangnam Style. Allah orang imam nak habis imam nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia sebab itu takbiratul ihram wajib dia bahasa Arab, wajib didengar oleh telinga, tak boleh diajar orang lain, harus didengar orang kedua, ketiga, makruh didengar orang keempat, kelima, keenam, haram didengar orang satu masjid. Sebab apa? Mengganggu orang lain nak ibadah, berbeza majlis ilmu. Sama lah kita duduk berjiran. Tuan-tuan kalau pasang CD, pasang Al-Quran tentang mengaji Quran, mengaji kuat-kuat, memang asal hukum mengaji itu dia harus, dia jatuh haram daripada sunat. Dia akan jatuh haram bila menyinggung jiran. Tak boleh nak tunjuk hebat sangat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jiran sebelah kita sedap. Orang dia ngaji jatuh haram, ingat tuan-tuan.
Seperti isteri, bila dia sembahyang sunat, suami panggil, kena berhenti. Kalau dia sembahyang fardu, suami panggil, tak boleh berhenti. Isteri, kalau suami suruh buat air, dia sibuk dengan handphone dia, sibuk dengan handphone grup kutu dia, sibuk dengan urusan lain. Suami nak air, yang buat kopi jantan, yang abang haus ha? Yang kopi jantan abang haus ha? Dia sibuk, tak tahu dia hal dia. Nusyus tu gugur nafkah pada hari itu. Apa ramai wanita macam tu, tuan. Itu belum lagi suami ajak bersama. Malam Jumaat suami dah makan ubat kuat. Suami ajak bersama, dia banyak alasan. Penat abang, tadi balik kerja jam dalam Seremban. Jam. Kadang suami ajak bersama, dia saja buat lambat-lambat, buat basuh pinggan lah, ya, buat nyapu rumah, ya. Lala suami kita tidur. Ingat tu, ya. Lepas tu kalau tak mampu nak menjalan tanggungjawab sebagai seorang isteri, tak payahlah bernikah. Nikah tu sunat ke harus? Nikah tu sunat ke harus? Ada kata sunat, ada kata harus, ya? Harus nikah, ya? Kalau dah mampu jatuh sunat, ya. Kalau tengok pengumuman Pak Imam sampai tak tahan, wajib nikah. Bini tanggung dia, bayar dek motor, bayar sewa rumah, bayar bil api, bini tanggung, bini redha, makruh hukum dia. Bini bayar semua bil, ya, belikan bini, bayar bini beli, ya. Bini tak redha, haram hukum dia. Ni bab nikah kahwin. Belum masuk lagi bab tentang bid'ah, ya. Ya, ada setengah orang, ya, bila kita baca Yasin bid'ah, wirid malam Jumaat bid'ah, baca talqin bid'ah, semua bid'ah, ya. Baiklah tuan-tuan, tentang mati, ya. Sikit lagi aku berhenti tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, ya, jangan tengok aku tak puas hati, ya. Aku mengajar ni banyak macam-macam aku dah jumpa. Aku pernah balik ceramah, orang tahan aku tengah jalan. Balik lepas ceramah, orang tahan aku dekat luar. Pernah. Orang terbalikkan meja aku, ya. Tak tahulah malam ni, ya. Kalau arwah bapa aku, dia balik pada ceramah, gangster tahan 41 orang. Gangster, ya, tahun 90-an. Ya. Buat kerja Nabi bukan senang. Tengoklah baginda orang nak bunuh, ya. Yang ganti tempat Nabi, siapa ganti tempat Nabi? Orang nak bunuh Nabi siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu yang ulama-ulama sufi mengamalkan wirid-wirid 4. Salah satunya amalan wirid Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu wallahu ghalibun ala amrih, wallahu ghalibun ala amrih, wallahu ghalibun ala amrih. Ni dia panggil wirid selendang merah, wirid perang. Siapa beramal dengan wirid ni, penduduk langit mendoakan dia, penduduk bumi gerun dengan dia. Ini amalan ni, ya. Kami di madrasah tak tinggal wirid ni. Satu lagi wirid pun kami tak pernah tinggal. Dia asalnya la huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa. Kalau pendek, la huwa, la huwa, la huwa. Pendek lagi, lahu, lahu, lahu. Pendek lagi, hu, hu. Ya, nanti balik zikir kat rumah. Lari bini tu lah. Ni zikir luar biasa. Orang tarekat dia beramal zikir. Kalau tak percaya nanti bila balik ada roadblock polis. Berhenti! Lesen mana? Jalan ni gila. Ya, siapa gilakan Tuhan dia, siapa gilakan Allah, dia selalu menyebut nama Allah. Siapa gilakan dunia, dia selalu menyebut dunia.
Tu orang dulu, wali-wali Allah, dia orang pandangan manusia biasa, pandangan manusia awam melihat dia macam orang gila. Sebab apa? Dia gilakan Tuhan dia. Gilakan Tuhan dia. Itu yang berlaku pada zaman Aulia. Ya. Aku selit-selit tuan-tuan, sebenarnya kuliah aku dah terabur ni. Ya. Nak cerita bab dunia, nak cerita bab mati, dah terabur-terabur dah kuliah aku, ya. Ini berlaku pada zaman Aulia, seorang wali Allah. Ya. Dia kerjanya jaga kambing. Sebab itu kita jangan memandang rendah orang yang bekerja biasa. Tuan-tuan, ya. Macam aku pergi ceramah di satu tempat di Terengganu, tempat ni pendalaman. Rumah dia orang, Allahu Akbar, jauh banding dengan rumah tuan-tuan. Kenderaan dia, motor dia pun tuan-tuan bunyi krek, 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 krek. Aku kalau ceramah mana-mana, aku bawa barang jualan untuk madrasah, bawa tabung madrasah. Balik ceramah tuan-tuan, Allahu Akbar, tabung penuh. Bukan duit RM1, 50, 10, 50, 10, penuh. Padahal orang nampak macam orang tak ada duit. Kita gaya macam ada duit, tapi tak ada duit. Kenapa? Kita banyak hutang. Kereta hutang, rumah hutang, motor hutang, masing-masing hutang. Katil pun dah nak roboh hutang ni. Itu nak lalu depan kedai Cina, nak lalu depan kedai Pakistan, malu nak lalu. Sebab apa? Hutang katil tak bayar lagi. Katil dah nak roboh tuan-tuan. Ini berlaku cerita pada zaman Aulia, seorang wali Allah. Dia suka berzikir. Ya. Ya Fatahu, Ya Fatahu, Ya Fatahu, Ya Alimu, Ya Fatahu, Ya Fatahu, Ya Fatahu, Ya Alimu, Lahu, Lahu, Lahu. Ada satu zikir lagi. Haq. Mana zikir ni? Haq. Mana? Duduk tapi kedai makan sementara benda tom yum tak sampai lagi. Haq, 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 haq. Kami di madrasah tak tinggal pada ni. Hak, 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 hak. Bukan hak organ tau, ya. Hakullah, 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 hakullah. Ini cerita wali Allah ni. Negeri ni didatang oleh seorang pendeta, ulama Yahudi. Ulama Yahudi ni datang di negeri ni, dia jumpa dengan khalifah dan jumpa dengan sultan. Dia kata apa? Aku nak berdebat dengan ulama-ulama engkau di negeri ni yang alim-alim. Kalau dia boleh jawab apa yang aku tanya, aku masuk Islam. Nampak tak? Itu pentingnya ilmu. Dalam kampung kena ada seorang ulama tauhid. Dalam kampung kena ada seorang ulama fiqh. Dalam kampung kena ada seorang ulama tasawuf. Dalam kampung ada kedai runcit orang Islam. Dalam kampung ni kena ada satu kedai gunting orang Islam. Dalam kampung ni kena ada doktor orang Islam. Semua kena ada. Bila tak ada, berdosalah ahli Qur'an. Ya. Ini yang pendeta ulama Yahudi ni, dia jumpa dengan khalifah. Dia kata apa? Aku nak berdebat dengan ulama kau. Kalau dia boleh jawab, aku masuk Islam. Maka khalifah memanggil semua pengawal istana, tolong hebarkan cerita ni di penduduk di negara ini. Tolong beritahu dengan ulama-ulama semua, sekian hari, sekian masa akan berhimpun di satu dataran, akan terjadinya debat ulama Yahudi dengan kamu, dengan ulama-ulama aku. Kalau kamu tak boleh jawab, kepala kamu akan aku pancung. Nampak tuan-tuan? Ya. Pemancung sudah siap. Tuan-tuan, ulama dulu, jubah dia ni, kalau macam ni, ulama kecil. Kalau jubah dia besar lengan ni, tuan-tuan perhati, siapa besar lengan tu, ulama besar tu. Ya. Tuan pergilah di Tanah Arab, tuan-tuan. Ya. Maka tibalah masa semua ulama berhimpun di satu tempat. Wali Allah ni duduk di atas bukit, dia jaga kambing. Walaupun dia jaga kambing, dia tetap baca Quran. Walaupun jaga kambing, tetap berzikir. Walaupun jaga kambing, tetap bertasbih. Walaupun jaga kambing, tetap selawat. Kambingnya tak makan tanaman orang lain. Dia nampak dekat bawah tu ramai orang berhimpun. Ya. Nampak dia bertawakal kepada Allah. Dia tinggalkan binatang dia dalam kandang, dia turun bawah. Dia tanya dengan seorang ulama, wahai guru, aku nak tanya, apa ada himpun ni, ada apa ni? Ulama ni beritahu apa?
tu di atas mimbar, ulama Yahudi dia nak berdebat dengan kami semua, tetapi debatnya dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Contoh kalau aku cakap bahasa isyarat, kau faham tak? Orang tua-tua tahu lah. Hari ni orang rumah aku ada ikut yang nombor 3. Ni kahwin, ni 3 orang bini. Yang nombor 3 dia ikut. Anak aku yang nombor 11, anak yang nombor 12, umur setahun. Baik, kita sikit balik baca cerita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tak risau, sikit lagi aku nak berhenti dah. Tak risau. Duduk dulu, sabar tuan-tuan. Tak tahu lagi tuan-tuan boleh jumpa aku bila ni, tuan-tuan. Tak tahu lagi, Maka pemuda ni tanya dengan ulama ni, kenapa tak boleh jawab ke? Dia bahasa dulu ni bahasa Parsi, Arab Parsi, bahasa Parsi. Macam mana kami nak jawab? Dia nak tanya bahasa isyarat. Kalau kami salah, kami kena hukum pancung. Itu yang kami semua tunduk tu. Kami tak berani nak jawab dan nak bagi tahu yang kami boleh jawab. Kata wali Allah ni, pemuda yang soleh ni, kata apa? Wahai guru, wahai ulama, boleh tak aku nak minta izin? Nampak ni yang beradab. Itu pentingnya adab. Kau ni, korang ni, kalau nak jadi berjaya dengan guru kena adab. Aku dulu masa dengan aku mengaji dengan tok guru aku, zaman tok guru aku basuh longkang dia, aku basuh pagi-pagi sebelum tok guru nak pergi salat subuh, tunggu depan pintu rumah dia. Kasut dia siap kan, longkang dia basuh siap. Pernah dia berak, tunggu depan. Tunggu depan. Guru pukul, guru kata diam. Tak dapat doa, kena marah diam. Jadi orang alim. Tapi kalau dengan guru kau tak puas hati, tak boleh jadi orang alim. Ada budak akhir zaman belajar apa Quran, belajar sebelah pondok, kena rotan dengan guru, dia pergi cari motor tok guru. Dia sepak motor tok guru, tertongging motor tok guru tepi tu. Tu adab penting. Kata ulama ni, kata pemuda ni, boleh tak bagi aku jawab? Ulama ni pelik lah. Kami tak boleh jawab, macam mana dia nak jawab? Kata pemuda ni, kalau boleh biarlah aku jawab. Kalau bagi aku jawab, aku nak sembahyang sunat dulu 2 rakaat. Tapi tuan-tuan ada masalah apa-apa, mengadu dengan Tuhan, mengadu dengan Allah. Kalau orang lelaki nak kahwin lebih lagi, minta dengan bini sampai kiamat memang tak lagi. Mengadu dengan Allah, malam-malam bangun semayang hajat, minta dengan Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku ni layak dah duduk taman lavender ni, duit pun banyak, kereta pun mahal, tak tahu duit nak buat apa, aku nak nikah lagi, engkau lembutkan hati bini aku, tolonglah ya Allah. Malam-malam mengadu lah bro. Bini malam-malam pun mengadu juga, ya Allah, ya Tuhan aku duduk di taman lavender ni, suami aku nak kahwin lagi, jangan bagi ya Allah. Suami minta, bini minta, tu tak dapat-dapat sampai sekarang kan? Nak nikah 2-3 ni banyak syarat dia tuan-tuan, berat. Kata ulama ni boleh dia ambil wudu, dia sembahyang sunat, dia beritahu dengan pendeta Yahudi. Lepas ni aku dah berhenti kan tuan, sebab dah dekat pukul 9 dah. Kata pemuda ni, wahai pendeta Yahudi, aku mewakili ulama-ulama ni, aku nak jawab apa yang kau nak tanya. Gelak pendeta Yahudi. Kenapa dia gelak? Ulama yang hebat-hebat tak boleh jawab, dia tunduk, engkau jaga kambing, kau nak jawab? Kau jaga kambing, kau nak jawab? Yalah aku nak jawab lah. Baiklah kalau macam tu, pendeta Yahudi duduk di atas mimbar, dia pegang satu tongkat. Aku kena beri
Kena tunjukkan tuan-tuan. Tapi ni bahasa isyarat. Kalau tuan-tuan nak faham, tak nak faham sudah. Bahasa isyarat. Ulama Yahudi ni dia berdiri. Dia atas mimbar berdiri. Ni bahasa isyarat. Ulama Yahudi, ulama ramai, ulama akhirat dan orang soleh, wali Allah ni duduk di bawah. Kata pendeta Yahudi, ditunjuk macam ni. Orang soleh wali Allah ni, kata pendeta Yahudi, ni bahasa isyarat ni. Kalau tuan-tuan nak tahu, payah lebih malam ni dia ceramah. Tuan tengok senang ceramah, susah. Mata manusia dengan mata kucing lain. Lepas tu kalau kanak-kanak nakal, anak nakal, kita tengok dia diam. Contoh kita berak, kalau orang tengok malu tak? Malu tak? Kalau kau berak kucing tengok malu tak? Tak malu. Tapi kucing tu walaupun dia tengok, dia tahu. Ui, besar. Lepas tu masuk jamban, jangan lupa baca di luar pintu bismillahilladzi la ilaha illahu. Siapa baca ayat ini, dia dilindung pandangan daripada jin-jin di dalam jamban. Sebab apa? Bila dia wanita masuk dalam jamban, dalam bilik air, bila wanita yang masuk, jin jantan berada di dalam tempat mandi, di dalam tempat berak. Kalau lelaki yang masuk di dalam jamban dan tempat mandi, jin betina berada di dalam tempat mandi dan dalam jamban. Sebab itu bila kita tak baca ayat ni, dia nampak semua kita punya kemaluan. Nampak tahi jatuh pun nampak. Bila kita baca ayat ni, dia tak nampak. Allah hijab kita. Betul ulama cakap apa? Kalau kamu kena sihir, boleh ubat. Tapi kalau kamu jin jatuh cinta dengan kamu, payah nak ubat. Nanti dah tahu ayat ni, baca lah. Kalau tak baca, nanti masuk jamban, ada jin betina dalam tu. Hui. Macam cerita Peramli tu, yang orang kencing atas jambatan tu. Oi. Entah, cerita Peramli ni banyak pengajaran. Balik pada cerita ni. Maka pendeta Yahudi ni tadi dah tunjuk satu, ahli sufi ni wali Allah ni tunjuk dua. Pendeta Yahudi tunjuk macam ni pula. Ahli sufi ni tunjuk. Betul lagi. Pendeta Yahudi ambil tongkat, dia pusing atas langit. Dia hantar bumi. Pam. Orang soleh ni, wali Allah dia tunjuk macam ni. Dia turun daripada mimbar mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau tak? Contoh tuan-tuan pergi kedai makan, orang makan seluar pendek, tunjuk. Dia terus cari seluar panjang. Jangan, sebab kita bukan wali Allah, kita kewali. Ini yang buat ni wali Allah. Itu khalifah panggil pendeta Yahudi. Aku nak tanya dengan kau tunjuk satu tu apa? Satu aku nak tanya dengan bahasa isyarat. Aku nak masuk Islam, aku sebut asyhadu an la ilaha illallah sahaja satu. Kata orang soleh yang jaga kambing ni, tidak kena dengan dua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Yang lima tu apa? Kalau aku dah mengucap kalimah syahadah, aku dah masuk Islam, aku ikut rukun Islam macam yang lima, boleh tak? Kata orang soleh ni tak boleh, kena disertai dengan rukun iman 6. Tu aku tunjuk 6 tu, yang dia tunjuk 6 tu. Tu yang kau tunjuk langit, kau hentak ke bumi. Aku tanya dia, adakah Allah menjadi langit dan bumi? Itu yang orang soleh tunjuk penumbuk tu, dengan kudrah Allah. Panggil orang soleh, bro sini. Yang kata bro aku Tadi pendeta Yahudi tunjuk satu, aku tunjuk dua. Kenapa? Ni bahasa isyarat ni, kita orang semua tak faham. Yang faham kau je. Kata penggembala kambing ni, dia tunjuk satu. Aku ingat dia nak kambing aku seekor. Aku tunjuklah dua. Dia nak mungkin seekor mana cukup, kena 2 ekor. Kalau jantan aja tak ada betina, tak ada beranak. Aku tunjuk dua.
Bila aku dah tunjuk 2, dia tunjuk 5, nak 5 ekor pula. Aku kata 5 ekor ni tak boleh jadi ni, mungkin nak buat kenduri kot. Aku bagi 6 ekor lagi. Bila aku dah bagi 6 ekor, dia pusing-pusing, dia hentak bumi, nak satu kandang pula. Ni ubat satu kandang ni. Nampak tuan-tuan, orang soleh ni ya. Orang-orang dulu ilmunya hebat. Baik tuan-tuan, aku rasa cukup sampai ke sini. Udah ya? Udah ke terus? Udah tuan-tuan ya. Dia kuliah agama tak lama-lama ya. Nanti lama-lama sebab apa dekat luar ni berbeza dalam madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam madrasah ni boleh 2, 3, 4 jam tuan-tuan. Ada dekat luar ni kadang ada setengah orang dia nak kerja, ada setengah orang dia banyak penyakit ya, tak boleh lama-lama duduk dalam masjid ya. Dan aku pun nak balik jauh tuan-tuan ya. Jadi aku rasa cukuplah sampai kat sini. Jadi sebelum aku tutup, nak tinggal oleh-oleh untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nanti kat luar, tuan-tuan ambil minyak ni seorang satu. Minyak kasuri kijang ni, yang kami ni daripada Mesir. Kami tak campur dengan minyak putih. Ni sebenar-benar asli, dah kami dah bacakan ayat Quran, ayat Ruqyah. Sebab itu bila siapa yang ada saka, ada sihir dan dia ada gangguan, kita ada minyak ni, dia sendiri automatik dia tak suka duduk kita. Ni kelebihan kasri kijang. Kita buka dalam hadis Imam Bukhari, buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar, cerita tentang kasri kijang. Dan di antara minyak yang Nabi suka pakai, minyak kasri kijang. Orang buat pengubatan ruqyah semua menggunakan minyak kasri kijang tuan-tuan ya. Ada dekat luar, boleh ambil seorang satu. Dan satu lagi, minyak habatus sauda, dah dia baca kat ayat Quran juga. Baru ni anak aku dia terantuk dekat gear kereta, berdarah bibir dia, berdarah. Aku ambil minyak habatus sauda, aku titik, berhenti darah. Seorang lagi kena kaca pun sama juga. Ni kelebihan minyak habatus sauda. Dan Nabi cakap dah, minyak habatus sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Tuan-tuan ada kecil manis, darah tinggi, tambah musim-musim Covid ni, tuan-tuan makan benda ni, minum benda ni. Boleh taruh dekat lidah dan minum air. Tak nak minum air pun tak apa. Dan dia boleh luaran dan dalaman tuan-tuan ya. Aku alhamdulillah tuan-tuan, walaupun orang masjid bagi makan sedap-sedap, ikan siakap seekor ya, makan sedap-sedap, tom yamnya, tapi alhamdulillah kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, sakit gaut tak ada, pening-pening tu biasalah tuan-tuan ya. Jantung pun kuat. Amalan habatus sauda tak pernah tinggal tuan-tuan ya. Nanti boleh ambil seorang satu dekat luar. Satu lagi, ubat mata ruqyah air zam-zam. Kami dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni. Aku sebenarnya dah tua tuan-tuan, tapi alhamdulillah mata aku masih tajam lagi, boleh baca kitab lagi, boleh memandu pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, dan nampak lagi siapa tak puas hati dengan aku kenal tuan-tuan. Ini ubat mata ruqyah air zam-zam. Dan dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali, titik sini. Satu lagi, orang lelaki kadang-kadang bila jalan ke pekan, bini dia tak nampak, bini orang lain dia nampak, titik ni tuan-tuan ya. Nanti dia tak nampak bini orang lain, nampak bini dia je tuan-tuan ya. Dan dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali tuan-tuan ya. Ada dekat luar, boleh ambil seorang satu, boleh ambil seorang satu, jangan tak ambil. Tapi dah ambil, bayar. Yang ambil ya. Kami nak cari dana sekolah. Sekolah kami ni tak ada pembayaran. Tak ada pembayaran. Siapa nak bayar, bayar. Tak nak bayar, sudah. Walaupun tak ada bayar, anak murid kami alhamdulillah makan. Isnin Khamis dia kena puasa ya. Isnin Khamis dia kena puasa. Walaupun dia sunat, tapi wajib bagi kami. Kalau dia nak makan, dia kena pandai-pandai cari sendiri tuan-tuan. Isnin Khamis kena puasa ya. Dan jadi kami jual barang-barang ni untuk cari dana sekolah, untuk beli kitab, bayar bil api, bayar bil air. Dan sekolah kami ni ibu tunggal, ada yang ibu tunggal ni mualaf, mata tak nampak ya, dia bagi kursi roda. Ni aku jual-jual, bawa tabung ni setiap hari Jumaat, bagi diorang duit, ibu tunggalnya, bayar bil apinya, bil api rumahnya tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi sekolah ni ya. Daripada tahun 80 bapa aku ni dia mengasas madrasah, daripada tahun 40 buka madrasah sampai sekarang tuan-tuan ya. Alhamdulillah adik-beradik semua menjalankan amanah daripada bapa ni ya, tentang madrasah Darul Atiq. Kalau siapa ada menghala ke Kuala Kubu Baru, ke Perak ke apa, ke luar tol Bukit Beruntung boleh, tol Rawang boleh. Kalau dia daripada Seremban,
ya, nanti masuk jalan lama jumpa Darul Atiq belah kanan, tuan-tuan, ya. Baiklah, tadi sebelum tutup minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, ada hukum ada salah, hadis ada silap, hukum Allah ada tersasar, tolonglah perbetulkan dan minta maaf banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Dan aku sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama dapat duduk kursi ini ramai orang saleh dah duduk. Satu. Yang keduanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berkehendak malam ni buat kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, aku bersyukur dapat bertemu dengan tuan-tuan. Yang keempat, aku bersyukur malam ni aku datang, bukan datang saja, ada seorang hamba Allah menghadiahkan aku kitab. Guru aku dah pesan dah, apabila orang nak bagi kitab, kamu jangan tolak. Bila orang nak bagi kitab, itu tandanya Allah nak bagi kamu ilmu. Sebab tu ilmu ni dia ada dua kaedah. Satu ilmu kasbi, satu ilmu laduni. Ilmu kasbi ni dia dapat daripada guru. Ni ilmu kasbi. Ya, ilmu laduni ni dia belajar juga dengan gurunya, maka Allah memberikan ia dengan secara laduni. Ya, baiklah, jadi sebelum tutup, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, masih nah. Terima kasih. Nanti makan ada. Ah, siap.